You are now listening to the number one podcast in Sabah. Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast. I was gonna rip his heart out. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one to stop me. Praise be to Allah. Coming to you live from Sabah. This is Kinabalu Podcast. Baik, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Zat Minuman Botani. Formulasi terkini diperkaitkan dengan pelbagai khasiat. Zat Minuman Botani pasti akan membantu anda kekal aktif dan meningkatkan kecergasan dalam melakukan rutin harian anda. Zat Minuman Botani sesuai untuk seisi keluarga anda. Dapatkan Zat dengan harga RM35 sebotol. Dapatkan diskaun sebanyak RM2 setiap pembelian dengan menggunakan kod KINABALU semasa check out. Layari laman web mereka di www.myluster.com.my untuk membeli sekarang. Ikuti mereka di Facebook dan IG @zat.sihat. Boleh juga order melalui WhatsApp di 017-512-3401. Pakis. Yeehaw! Listen up, it's time to get the word out. Kinabalu Podcast is what it's about. Hear the stories, hear the beats. Listen to the podcast, it's sure to please. Kinabalu Podcast is the one to hear. It's full of stories, music, and cheer. So turn it up and listen loud. This podcast is sure to make you proud. It's the hottest podcast around. It's sure to make your feet move to the sound. It's the perfect way to pass the time. So turn it up and get in the groove and rhyme. Kinabalu Podcast is the one to hear. It's full of stories, music, and cheer. So turn it up and listen loud. This podcast is sure to make you proud. The stories are inspiring and the music is great. It's sure to make you stay up late. So don't be shy, check it out. This podcast is sure to make you shine. Kinabalu Podcast is the one to hear. Selamat kembali ke podcast nombor 1 di Sabah. Saya Ricardo. Saya Japrik. Kami dari Kinabalu Podcast, number one podcast in Sabah, dan kami berada di season 13 episod yang ke-7. Dan ini direkod di Singapura, Temasek. Apa beza Singapura dengan Malaysia bagi kau, bro? Entah, kau suka. Tak ada beza kot. Adalah. Apa? Culture? Culture? Lifestyle. Not culture. Definition of lifestyle? Fast pace, economy. I don't say politics. But, yeah. Okay, ini aku selalu orang banter dengan aku. Aku selalu cakap dengan podcast juga dengan Kenny. Sometimes when we talk about Singapore, the people in Singapore, satu dia fast pace, satu dia opportunist, lagi satu dia if you kau cakap pasal biawak hidup lah dekat Singapore. But biawak hidup in Singapore, algorithmically they will get something, whatever they consume, yang designated for them tau. Even though dia biawak hidup, maksud aku macam gini tau. People here speak English, meaning to say reference diorang akan lebih besar daripada yang cakap Melayu saja. Okay. So bila reference diorang lebih besar, maksud dia algorithm diorang akan jadi lebih besar daripada social media diorang, Betul. social life diorang. So when you compare biawak hidup in Malaysia and biawak hidup ini, they are still better. Even though lah, dia tak kerja, tinggal rumah, makan je and all. But they're still better because they speak English and their reference are bigger. Okay. Dekat Malaysia, dah lah dia orang begitu. Dah lah biawak hidup. So algorithm dia orang makin lama makin yang tak English punya algorithm tau. So statistically, they will consume something yang narrow, yang Malay based saja. Ini statistik mana kau dapat? No man, I mean aku ada terbaca lah. Okay. Aku dah terbaca dan aku rasa aku agree to that lah. Sebab kau akan tolak semua yang English, kau tak faham. So kalau ada buku yang English kau akan tolak. Kalau ada konten English kau tak akan tengok. Kau akan ambil konten-konten yang Melayu je yang kau faham. Betul. So basically kita makin lama makin drop. Okay. Aku tak cakap yang dekat sini makin naik pula kalau di English, but at least a higher rank of a biawak hidup lah. But at the end of the day, biawak hidup is still biawak. Still biawak hidup. That is true. Jangan malas lah, sial. Ya bangun lah sial. Kau tengok aku susah. Kau tengok Japrik angkat-angkat 35 kotak. Ya banyak juga tu. Betul. So the difference between Malaysia and Singapore is pembangunan is focused. The development in every kind of semua sudut lah, semua segi lah is very designated and focused.
because it's small. Mm-hmm. Dekat Malaysia dah 14 negeri, besar. Betul. Dia pembahagi bajet every year pun dah tak sekata sangat sebab dia yang jauh kurang sikit. Yang dekat dengan bandar banyak sikit sebab banyak pembangunan. And for that ada yang tersisih, ada yang internet masih tak ada. So bila kau tak ada, sebenarnya jauh beza, sangat-sangat jauh. Whenever I came here as somebody yang I'm not say frequent flyer or what, ataupun traveller ataupun apa. Whenever I got back, my friends dekat my workplace ataupun dekat whichever, they always like macam, wah, kau pergi Singapore boleh. Actually, you also can come to Singapore, beli je tiket dan pergi kan. But betul. They feel like something like, kau dah pergi luar negara. Of course luar negara, but they feel like that. Kalau kita dekat sini, I mean Johor pun kau dah kira masuk Malaysia, orang alik kan. Macam Anwar dah almost a week mesti 2-3 kali masuk kan. Betul. So macam Sabah, dia rasa macam kau, wow, kau dah kena pandang tinggi lah kira. You don't feel that, tapi memang macam gitu bro. Weird. But aku rasa Singapore kecil, so it's manageable, easier to control. Landmass smaller, slightly smaller population, but more, and also more opportunity you can grab because dia tak scattered. Kat Malaysia scattered, so orang boleh pilih-pilih, banyak option sangat. Kat sini, what else to consume? If you want to consume radio sini, aku minta maaf lah, radio kat sini people are not talking like that in the real life, man. Yeah. Kenapa radio kena macam gitu? Terlalu straight lah, terlalu formal lah. Kenapa kau baku? Orang tak cakap baku pun daily life. Kan? Kita tak berapa sangat nak mana, siapa nak dengar kalau macam gitu kan? So aku pernah buat posting dekat Instagram, dekat Kinabalu Podcast Instagram. And then there's our listeners lah, yang Singapore punya listeners lah, cakap, that's why my daughter, dia cakap, my children dah tak pandai cakap Melayu, dia cakap. Then I told her, I said, even though do you speak Malay? Yeah, I speak Malay every day. Tapi they don't understand. They don't faham pun yang sikit-sikit dia. And I said, I'm worried. Nanti dia punya anak lagi macam mana? And then the generation jadi macam mana? So I said, this is back to very political, because when the country doesn't allow you to do so, like macam Malaysia, era cakap macam mana orang cakap in daily life. Betul. Tapi dekat sini they don't speak like everything like tidak sekata ya. Kita perlu bersama-sama dengan menjalinkan satu perhubungan yang lebih baik ya. Betul bro. You know, stuff like that. Bakun. Padahal orang dekat pasar, dekat kedai kopi bukan cakap macam gitu. Cakap macam kita cakap apa? Pada pandangan aku, kalau the moment kau bual so rigid, so baku kan, kau macam create the opportunity for the viewers to disconnect dengan kau. Betul. Tak boleh relate tu. Tak boleh relate. So bagi aku, for the generation to counter the problem like macam gitu is the government need to allow the TV, the media to bahasa macam biasa. Even hosting korang pun tengoklah Najib Ali macam mana hosting, very baku and all. Rigid je. So dekat Malaysia dia orang macam gini, macam the daily people talking, conversation. Then people accept that and people can relate, and they can get a wider demographics, which is yang umur yang lebih tua, lebih yang kecil boleh dapat, yang remaja, because they speak macam gitu. Kalau dekat sini remaja-remaja mana nak dengar? So that's why the lesser they consume the real life punya media presence, the lesser dia orang nak belajar cakap Melayu kan. Correct. Tapi because aku follow Let's Go, follow korang lama, so aku belajar tahu banyak benda pasal Singapore. Kenny pun same thing. So I understand whenever the caller datang dekat Clubhouse or something, this when they speak English, very Singlish kind of type of English. And aku macam okay. Sedangkan Zah or they didn't speak like that, but the youngsters who call in speak like macam I was like, you know, they're like. So aku tak blame dia orang juga, because betul. Macam mana kan, the media sini dah bagi naratif yang menjadikan orang macam disconnect, macam kau cakap
Itulah cerita dia. And the last radio show yang aku dengar, Kau dengar jugalah dengar, tapi masa tu Zah masih kat radio. Oh okay. Lama betul tu. Lama. Yeah, so dia banter dengan Razi every Wednesday if I'm not wrong. Then DRZ kali dengan Rahman. And for English aku suka dengar Martins bro. Martins in the morning. Okay. Diorang punya joke aku tak tahu lah. Gerek. Gila babi tu. Gila babi. Aku still remember. Tapi it was allowed. Yeah, I think so. Aku tak tahu. But I still remember because every morning bila time aku sekolah by time, I wake up in the morning, dah mandi semua siap-siap kan. Nanti kita dengar tau. This show Martins in the morning. Aku lupa siapa. Vernon A and Still going. yeah, but I think they are different channel. Okay. Diorang suka colored artis-artis Singapore bro. Oh. Okay, notably aku still remember this very clear in my mind. Aku tengah siap. Diorang buat I think a knock joke lah, something like that. Knock, who's there? Then after that Moses Lim. I'm watching Moses Lim losing weight. Bro, Moses Lim dia gemuk gila bro. Oh. Dia suara cakap gitu on air. Aku terus macam, tapi dia pun allowed lah. pada aku cakap, ni suara gila babi sia ni. Dia cakap watching. That was like 10 years back probably. Aku rasa aku secondary school 2004 2003. Like, kau pada aku ni suara gila babi saya. Aku sampai sekarang ingat because tu benda impact saya dalam kepala otak aku aku. rasa sekarang dah kena cancel kot. Boleh ke kau cakap gini kan? Aku cakap, tapi gerek lah, yang people can relate, people like it. Moses Lee aku tak tahu kalau kau tak kenal siapa lah. He's a comedian dulu dekat satu sitcom called Under One Roof. Dia besar Under One Roof bro, aku follow, aku tengok bro. That I know bro. Dia cakap I'm watching Moses Lim losing weight. Aku cakap sial lah. Kau cakap gitu macam aku. Bagus lah. That's one of the radio show aku dengar lah. And of course Under One Roof. Yes of course. DRZ lah. Zah dengan Razi kadang-kadang ketawa tak lepas bro. Banyak kali dead air sial. Aku macam sial. Rabak aku tak boleh tahan lah. Tapi I mean the connection up until now, they're building. Aku nak cerita sikit pasal Okay Let's Go. Okay Let's Go, they macam mana nak cerita? They don't need this mainstream media. They build their own empire. They build their own sort of like industry and podcast industry. They are the kira the otai lah. Not just in Singapore but also in Malaysia. In siapa-siapa yang consume lah. So for them to reach the level of people gonna come for 5,000 punya ticket, I mean capacity of venue, kau dah boleh buat fast and orang masuk full house, crowd, they pull so good. Bagi aku dorang sudah, they don't need this TV and radio man. But yeah, of course. Aku rasa kalau diorang nak TV dan radio, berapa siap boleh bayar? Kau buat fest lagi untung bro. Tu tadi aku cakap dengan Din. Aku sempat jumpa Din tadi. Aku cakap, bro, aku cakap hari tu era, bukan era, one of this analysis lah yang kasih keluar lah. Dia bagi keluar analytics on radio, tahu siapa paling banyak pendengar, macam juta ini juta ni. Aku macam nak tergelak because dia orang belum tahu podcast punya analytics tau. Silap aku punya Kinabalu podcast punya analytics boleh kalah the Sabah punya analytics tau. Betul. Why? Because we can monitor the airplay, so you know how many plays your episode will be played. Correct. Like radio, orang dengar, orang play, orang dengar, you can like rewind. Kau tak boleh, ni kau kena dengar on air punya on time kan, live kan. So for them to get that dengan A-time, maksud aku the frequency yang kena bagi oleh government, yang kau kena apply apa semua, and then kau buat kau punya company, kau buat, maksud aku kau buat proper radio company lah. Yet they don't know the podcast industry punya reality. Kalau dia orang tahu, dia orang boleh menangis bro. Betul. It's wider, it's bigger and getting, aku rasa macam radio is getting really, orang akan lama-lama susah untuk sustain lah. Radio orang dengar azan je bro. Betul. Aku rasa the only time aku dengar radio bulan puasa ya. Dengan azan subuh. Nak make sure confirm lah. Azan subuh dengan maghrib. Itu je lah. Kira berbuka dengan ni sahur lah. Puabi lah, betul juga lah. True. Lagipun dekat Singapore azan was not
jarang aku boleh asal dekat Singapore. Boleh asal. Cuma tak boleh kuat lah. So aku rasa dekat masjid boleh tak? Boleh. Amplifier dia tak boleh menghadap keluar. Kat dalam punya je lah. So contain inside within the mosque or compound lah. I see. Boleh je. Aku kadang-kadang baca komen netizen Malaysia cakap apa negara Singapura ikut negara Yahudi azan tak dimainkan. Cakap boy lu duduk biar mana sial. Jangan layan tu bodoh lah tu. Come on lah, keluar lah sial. Keluar Singapore, masuk Singapore. Sial lah, itu aku solat 3 weeks ago masa Salam Fest aku pergi solat Jumaat dengan Abang Dan dengan Sabi. I was so amazed man. I was so amazed. That was first time that I go. Kau pergi masjid mana? Masjid the nearest to the expo lah. Oh, Haji Salam aku rasa. And I do understand how because dekat Malaysia pun the government will come out with the khutbah. And he also the same. Ada dia punya mufti-mufti yang akan agree to write and everybody gonna read on. Kata khutbah kau find online kan? I know. Yes. So kepada budak-budak yang nak buat tak nak pergi sembahyang Jumaat, tapi kalau bapak kau orang tanya, aku orang baca khutbah online. So hafal sikit dia punya main points. Kalau bapak kau tangkap kantoi tak pergi sembahyang kan, pergi tadi ustaz cakap pasal ni macam gitulah. Okay, anyways, kau pandai jauh dah tak gitu. Kongsi-kongsi. Podcast kan sharing. Betul. So aku pergi Salam tadi. Salam Faizia. Bukan nama masjid tu. Oh, Haji Salam. So kata orang kenapa nama masjid tu Haji Salam? Tahu? Sebab Haji tu suka salam orang. Tak kelakar tak apa-apa. Okay. Sial lah. Continue. Okay. You were saying? Kau tahu tak kenapa masjid dekat Malaysia ada satu panggil Haji Siddiq? Okay. Cok. Aku stop kau satu. Okay. Kira aku nak continuity lah. Talking about mosque, aku just interject kau. Aku pernah play a prank dekat kawan aku. Kawan aku bersaudara, which is a Malaysian. Okay. Ada satu mosque dekat Singapura. Ajaran dia lain. Okay. Aku just put it daerah Gilang lah. Okay. Sebut je. Tak nak. Okay, so daerah Onan Road. Okay, Onan Road stretch ada 2 masjid. Okay, satu yang by right, satu Ustaz dah tunjuk aku. Okay. Satu kali tu kawan aku cakap, Jeb, tolong temankan saudara aku, dia tengah cari kerja. Dia ada interview kerja dekat daerah sana. Okay. Kau tolong layan dia sehingga aku balik kerja. Budak tu dia tak, aku still remember dia tak ada auto roaming, tak ada nombor Malaysia. Okay, contact lah. So aku he's a Malaysian lah. Yeah. So aku just bilang kawan aku, okay, kau bilang saudara kau jumpa dekat Onan Road punya kedai garipap. Masa tu kedai garipap tu masih ada. Sekarang recently dia dah tutup. Oh, tutup dah. Dia dah tutup. Aku cakap dia, okay, kau jumpa situ. Aku akan duduk situ, aku akan beli satu teh, aku chill, isap rokok. Okay, dia dah jumpa. Lepas tu dia cakap aku, bro, sini mana boleh sembahyang kan bro? Aku suruh tunjuk masjid lain bro. Kau tak tahu? Dah masjid different punya. Aku tahu. Punya mazhab. Aku tahu. Aku prank dia. Aku sialang kau. Tak pasal saudara dia, which is my friend, is kaki prank tu. Prank macam girik lah. Girik kaki. Aku ingat kan, kau sial. Sini ni sama kaki. Sekali terus aku suruh bagi dia lah kan, bro, kau pergi masjid ni bro. Terus lepas tu dia dah semayang, dia ajak aku, kau tak semayang? Aku dah semayang dah. Kau masuk lalu. Dia masuk. Lepas tu cakap, bro, aku masuk, kenapa macam masjid tak ada orang, habis macam aku gelap. Aku nak semayang pun diorang tengok aku. Tak boleh semayang ya. Kau semayang boleh mana-mana tempat. Aku terus bagi dalil-dalil lah kan. Mana-mana tempat boleh semayang apa. Melainkan tempat tu ada najis atau tandas, kau tak boleh semayang kan. Foto Okay. Dia cakap gitu je bro. Okay. Sampai sekarang tu aku tak bilang dia yang aku ajak dia masjid lain. Tapi dia tak ikut jemaah lah. Dia semayang sendiri je lah. Sendiri. Yeah, so dia dah lepas waktu lah. Dia tahu Zuhur asal kau akan remember lah. Kau babi aku lah. Terus macam balik aku. Sampai sekarang ni tak tahu. Aku tak pernah bilang. Aku macam takut. Apa nama dia? Tak nak cakap. Yeah, so kalau let's say kawan aku tu dengar ni cerita, kalau kau teringat lah yang kau bawa saudara kau datang, aku minta maaf lah. Tapi it's just a prank lah. But okay, saudara kau semayang bagus lah, niat dah ada. Tapi kiblat betul tak betul aku tak tahu. Tapi
niat kau dah sembahyang, okey dah, sudah lah, cukup. Okay, back to your story, Haji Salam Mos. Well, anyway, kalau kau nak tahu, in America, there's one of this imam lah. He was a priest before, tapi dia converted to Muslim and dia dah jadi kira the imam lah in Texas, somewhere in Texas. So dia orang renovate dia punya masjid, which is a small surau, and they converted to big masjid lah dekat Texas. So during the time, sebelah tu is a church. I don't know it's Catholic ke, New Age of ni ke, Protestant ke, whatever it is, tapi it's a church lah. Okay. And during the time, kena renovate kena buat the masjid. I think for the whole 6 months jugalah dia buat. The church gave them a place to do the the Jumaat and sembahyang Jumaat and all. Okay, tak salah apa? It's the house of God kan? Yeah. So balik pada Haji Salam tu, I was so amazed. Sebab Haji tu kuat salam Betul. So I was so amazed with the I mean, Singapore is okay. I have to consider cleaner than Sabah, cleaner than whichever lah. I don't want to mention apa punya negeri lah Malaysia. Okay. And masjid dia bersih. Aku masuk, dia punya tempat ambil wuduk pun bersih. The toilet dia is bersih. Lepas tu aku masuk, dia ada dua tingkat. Aku pergi yang tingkat atas. It was not air conditioned, tapi it's actually cold, you know. And then there's a big TV which is pointing at the imam, the khutbah, which is dekat bawah. Aku tak boleh tengok directly, so aku kat belakang. Ada speaker which is good, and they are talking about Palestine juga. On the mungkin mufti dah approve sikit-sikit, pray for them and all, dekat khutbah tu. And it was so young, the imam so young, but it was in English. The khutbah was in English. And Malaysia tak ada khutbah English, semua Melayu je. Aku rasa kau pernah pergi juga dekat Johor ke mana-mana during your ride and all. So I was so amazed how's everything, the system. Aku pergi yang betul lah, bukan yang salah punya. Betul. Haji Salam betul. Yang mazhab yang baik. Maksud aku buat mazhab aku lah, bukan mazhab orang lain punya mazhab lah. So bukan Haji mazhab. Tahu? Okay. So aku nak bagi tahu je, if you guys happen to go in Singapore, macam Japrit bagi tahu lah, make sure kalau kamu pergi solat, pergilah solat yang mazhab kamu lah. Betul. Sebab sini ada mazhab itu dibenarkan. Dan adalah masjid dia di sini juga. Betul. Yeah, so jangan silap lah. Singapore free country lah bro. Liberal lah. Yeah. So just be careful lah. Tapi korang janganlah tanya aku masjid ni boleh pergi ke tak. Korang pergi Google lah sendiri. Handphone sekarang canggih. boleh Google. Betul, handphone canggih-canggih buat apa pakai? Handphone Honor. Oh, handphone kau Honor. Apa handphone kau ni? There's actually this transition handphone for a good one lah. Pasal aku punya dah rabak dah, aku punya Huawei. Ini kau OLG Fest ni bawa masuk barang okey tak kena duduk kat custom ni macam. Tak lah, sial lah. Tak, aku do it properly. Alhamdulillah. Dan aku dah actually many times to reach the person who in charge here, yang Sabahan punya government yang kat sini, how we can go directly, how we can have bigger capacity of product lah, barang lah, cartons to bring in, supaya aku tak kena custom susah-susah urusan dekat sini, and bawa banyak barang and all. But I'm sorry to say, tak ada reply ke macam mana? the reply is not helpful. They said just get a letter, they will let you in. What letter? From where? Invitation letter from the organizer lah, sort of like that. Yeah, I mean GST still need to pay. Betul lah. Actually by right aku kena ada SFA, apa nama dia? SFA. Yang makanan punya ni, korang punya lah, this Ministry of Food lah. Prepacked food. So aku perlu ada itu. So aku makan untuk orang makan apa, mesti make sure aku dah ada permit. Aku mesti ada sijil kesihatan. So aku yang prepare the food kan. Correct. By right supposed to be like that, which is I'm willing to do that, because aku tak nak buat tak proper kan, because it's going to be long term. Kira long term next year apa event masuk
Sial lah. Tak proper, tak nak duduk bilik 5 custom 5 jam Aku dah bergegar. Sial. The other day we cover the episode talking about that. aku dah. Dan kali ni aku bersama dengan Japrit lah. Kami dua-dua lah yang di dalam tu. Sial. Aku rasa I was not treated right lah as a foreigner, aku rasa lah. But yelah, aku pun not treated the right way juga, illegally kan. Yeah. You You feel that way? Pada aku macam whatever apa-apa. I feel I was treated good way. Kalau aku ada penyakit, contoh for example, dia orang tak tanya. There's no water. It was so cold. And yelah, aku bagi kau receipt bedek lah kan. Itu salah aku. Just charge me lah. Then why do you have to charge the flights and everything? You charge the product je lah. And then fine, mungkin additional fine sebab melanggar itu ini. Aku tak korang lah, tak faham apa kan. But you shouldn't be the flight kau nak ni tak logik lah. Flight tu aku dah bayar tax apa. Betul. For the new listeners on Kinabalu Podcast, just a short story. Aku dengan Ricardo pernah buat masuk keropok lah daripada Johor. Kita dua kita decided to tipu lah receipt kan. Janganlah buat lagi. Jangan. So kita kena tahan dengan custom 5 jam, okay? 5 jam 5 jam dekat tuas. Dekat tuas dalam bilik yang sejuk. Aku rasa diorang sengaja sejuk. Sengaja. So ni kan diorang nak break kita break lah. Dia tak tahu aku lagi degil daripada itu semua kan. Okay. So anyways, but the two officers, the pakcik Melayu tu dengan the Chinese guy was actually very nice. Yeah, they're very nice. Yeah, shout out kepada bapak siapa yang kerja dekat custom, Singapore Custom Tuas checkpoint. Aku lupa nama pakcik tu. Ada, aku ada simpan nama dia. Sebab tu dia message aku. Siapa kan tertinggal pasport. Razim. Something like that lah. Rizal lah, something lah. Yeah, but yeah, to whoever father or uncle ke kawan, dia gerik lah. Boyfriend. Very dia hormat kita lah. Bagus lah, tapi bagus dia pay boss tak style. Tak style Boss dia tak style. Kenapa aku cakap tak style? Bro, aku dengan Ricardo, kita smuggle keropok je bro. Keropok, K-E-R-O-P-O-K, keropok. Kau bila kita tengah duduk dalam bilik tu, dia acah-acah nak hang kita lah. Dia bilang yang dia punya headmaster dia, aku forget what rank, I also don't know what is the rank. Dia cakap dekat ni pakcik dengan brother Cina ni, just put them 2 years in prison lah. I heard that. Cakap apa benda pasal keropok kau nak duduk masukkan kita dalam penjara 2 tahun. Cakap trial tak ada, kau duduk sini apa ini statement kau tak ambil. Cakap, aku foreigner. Tiba kau nak masukkan prison ke kan, kau nak hang gitu macam tak style. Pada aku tak style lah. Come on lah, you want, memang kita dah buat salah tapi not like that lah. Ya, cara don't treat us like that. Come on lah. Apa kau ni? Kau jangan silap kan, human right boleh strike ke apa. Aku cakap come on lah, saya tak style saya. Apa, 2 jejaka Melayu, 1 warga Singapura dan 1 warga Sabah telah ditangkap kerana menjual keropok dan melari cukai sebanyak $1,000. Come on lah, masuk berita harian front page. logik lah kan. Tak style bro. Di penjara 2 tahun dengan 7 sebatan. Kau tak tahu mak aku dah nangis sial. Mak aku dah Mak aku nak nangis lah. Mak aku dah doa-doa dekat lagi. Kamu kasih doa sih kado. Dia kena tahan tu dia sama si Japri. Mak aku dah. Tapi I believe because I remember we were very hard to communicate because there's a speaker, there's a microphone there and all. That one is microphone lah. No, aku rasa aku rasa because nak dengar kita berbualan dalam bilik. Tapi kita pandai lah kan. Kira. So bila aku start cakap I want to call my embassy. Baru air masuk. Korang okay? You guys want drink? Aircon sejuk ke? Aku tak ingat. Aircon sejuk tak? Lepas tu aircon mati, bagi air. To be honest aku tak ingat sebab aku macam aku cakap aku selective memory. Yeah, memory. So sial lah. But I remember 5 hours inside the cold room. Then and Kai also have to wait there, the driver. And then out of kita boleh set up, kita dah sampai pukul 10 malam. 9 lebih dah tak sempat set up lah sial. So lesson learn, jangan lari cukai lah, bayarlah. Kita boleh make that profit, tapi kita dah cut daripada situ untuk kita profit during the time. But so kalau korang lari cukai, let's say your tax is maybe $120, it will be times 10, so it's $1,200. And that is the amount aku bayar. Dengan kai-kai sekali kena siap. Times 10 bro. Berat siap.
Well, sampai di sini saja cerita merepek kami ni, merepek-krepek. Jadi jangan lupa datang. Betul. Apabila kami berjualan di sini, Japrik Piau, dia punya produk lah. Whatever it is, go and support. So kita akan buat lagi ni tahun ni. Kita cakap macam mau penat, tapi we still gonna do it. Of course lah. Hasil. Good money man, good money. Okay lah. I won't say good man. Kalau aku cakap good, nanti ramai bro, orang mikir tak mau. Rezeki kena share bro. Memang rezeki share. But tapi bukan everybody boleh buat bro. Macam kau cakap lah, kau kena buat. Kau tak buat apa, kau tak try. Tapi not everybody can do it. Tactical lah bro. Singapore Melayu berapa? 500,000, 800,000. Berapa sampai ramai? 1 million sikit Sikit bro. Tak boleh. Jangan share. Yeah, just buat lah. Don't keep on listening all this motivational. Don't waste your time lah. Korang tengok TikTok, $7 in my wallet. korang tengok TikTok orang joget-joget lagi bagus lah daripada tengok all this motivational talk. Tak bagus bro, tak bagus. Bagus lah. Tak bagus. Aku Kau I don't know how to consume TikTok, to be frank. Aku tak tahu. Dinosaur ke apa sih? Aku do the posting, I do the editing and all, tapi I don't know how to consume it. Because algorithm dia, kau mau tengok something probably. Tapi true. Sekarang Tiba-tiba dia joget, tiba-tiba. Instagram Reel and YouTube Shorts better bro. YouTube Shorts lah. Best bro. Gerik bro. YouTube Short aku dah nak aku punya algorithm. All this Pomni lah, Jax lah, yang baru-baru ni, Skibidi Toilet lah. Oh sorry bro, aku tak dah. Aku tak tahu. Tapi tu aku tak kecium sangat. Aku tengok aku tak download movie secara illegal. Tak. Tak. So, jangan. So aku banyak tengok je lah. Keadaan semasa lah. Okay. Kiri dan kanan. Well guys, sampai di sini saya podcast kami kali ini. Merepek-krepek kami ni. Tak lucu pun merepek-krepek sebenarnya. Betul. Galaxy Buds ni engkau punya baik Sedap lah. Dia tak value time. Jangan cakap. Okay. Kau nak jual tak? Benda kau ni Shopee bodoh. $70. Sedap kau $70. Just weird. Tengok earbuds pun boleh jadi interesting. Betul. Aku suka yang tak ada tail. Yang ada tail I don't like it. Itu iPhone ke whatever lah yang ada, you know, I don't like it man. Dah lah touch kau kena sikit, cuping telinga kau besar. Kau baring sikit, touch tak. Senang pakai headphone terus lah mana-mana kau pergi. Baru hip hop. Tak juga bro. Because tu kau tak boleh baring, sakit telinga kan. Betul. Jangan banyak fikir lah. Kamu minumlah zat minuman botani formulasi terkini diperkaitkan dengan pelbagai khasiat. Zat minuman botani pasti akan membantu anda kekal aktif dan meningkatkan kecergasan dalam melakukan rutin harian anda. Zat minuman botani sesuai untuk seisi keluarga anda. Zat, satu botol RM35 sahaja. Dapatkan diskaun sebanyak RM2 setiap pembelian dengan menggunakan kod KINABALU semasa check out. Layari laman web mereka di www.myluster.com.my untuk membeli sekarang. Ikuti mereka di Facebook dan IG @zat.sihat dan juga boleh order melalui WhatsApp di 017-512-3401. Sampai di sini sahaja guys. Saya Ricardo. Saya Japrik. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Ciao, ciao. Ciao, Bella. Ciao. Mereka digital video tempatan yang dah pun mula popular. Jangan lupa dengarkan Kinabalu Podcast nombor 1 di Sabah, okey?